Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kamera tengah rekod kan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan pengurusi, puan pengurusi dan rakan-rakan seperjuangan semua. Okey, kepada saya Nurkalis bin Kamaludin mewakili rakan-rakan saya untuk mencadang ataupun memberi satu keterangan tentang laman sosial perosak akhlak golongan muda. So saya nak cerita dekat sini, laman sosial perosak golongan muda memang benar. Kerana apa? Okay? Kerana laman sosial menghayalkan. Okey, laman sosial menghayalkan dan membuang masa, tidak memberi manfaat untuk golongan-golongan muda. Hari ni kita tengok golongan-golongan muda. Saya cakap dengan siapa? Okey, hari ni kita tengok golongan-golongan muda zaman sekarang, tuan-tuan. Okey, banyak anak-anak muda kita dah rosak akhlak, terjebak dengan masalah-masalah sosial seperti free sex ataupun masalah sosial, kata lain apa? Sosial. Free sex. Seks bebas. Ya, seks bebas. Okey. Ini adalah fakta. Anak-anak muda kita zaman sekolah mempunyai masalah-masalah yang begitu kritikal dalam masalah sosial. Ini kerana apa? Kerana zaman sekarang teknologi yang begitu canggih. Hari ni kita dah tak payah keluar rumah, kita dah boleh membuat dosa ataupun katakan okey, hari ni kita tak payah keluar rumah, kita duduk dekat rumah. Hari ni kita dah dapat satu girlfriend, kita dah tak payah keluar rumah. Begitu sekali, tuan-tuan. Okey, kita duduk dekat rumah, katakan kita ambil satu contoh, kita guna smartphone, kita bagi anak kita guna smartphone, dia gunakan smartphone tu and then dia download satu WeChat dalam. Harap tuan-tuan semua tahulah WeChat tu apa. Okey, WeChat ni dia adalah satu laman sosial yang begitu mudah untuk kita mencari rakan-rakan, teman-teman baru yang kita tak kenal di sekeliling kita. Ya. Semestinya. Kalau tuan-tuan ada WeChat, tuan-tuan cuba buka WeChat and then cuba type dekat situ look around. Okey? 4 km ke dalam ataupun 5 km yang terdekat dengan kita, kita boleh dapat orang tu. Kita dapat tahu nama orang tu siapa. Okey? Hari ni kan anak kita, tuan-tuan, pakai laman sosial and then dia salah gunakan. Dia gunakan itu untuk menghantar gambar-gambar lucah, tuan-tuan yang mulia. Itu adalah satu perkara yang tidak elok bagi saya. Perkara yang begitu buruk bagi saya. Jadi kesimpulan di sini saya mengatakan bahawasanya banyak lagi sebenarnya, sebab masa tak cukup kan. Banyak lagi saya nak terangkan sebenarnya tentang laman sosial yang begitu cakap begitu cakap yang terlampau banyak sangat. Betul. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Lagi saya ambil contoh lain. Okey. Contoh kita dapat menghantar gambar, dan jika kita menghantar gambar cara baik tak ada masalah. Tapi yang ini majoriti anak-anak muda kita salah guna laman sosial. Okey. Laman sosial kita. Laman sosial. Okey. Lagi contoh, kita bagi anak kita belikan satu hadiah komputer riba. Okey, boleh bawa ke mana-mana saja. Okey. Hari ni kita belikan dia satu power kita belikan satu ataupun line untuk internet, dia buat connection dengan internet, dia buka laman-laman yang laman-laman sosial yang tak bermoral, cakap. Okey. Seperti prono.com, 18AX. Banyak lagi, saya pun tak tahu apa. Saya pun tak tahu apa. Saya pun tak tahu, tapi saya main agak-agak je. Agak-agak sahaja.
Okey, itulah saja daripada saya. Okey, bertepukan dulu untuk pencadang pertama tadi. Wabarakatuh, selamat malam, salam satu Malaysia. Saya Umairah bin Omar berdiri di sini bersama rakan-rakan seperjuangan saya yang sedang duduk. akan membangkang pihak pencadang yang menyatakan laman sosial perosak akhlak golongan muda. Sebenarnya tidak sama sekali. Sebab apa saya nyatakan begitu? Kerana saya sendiri pernah muda. Makluman tuan-tuan, saya sendiri tahun lepas adalah muda. Saya sudah tua sedikit. Tetapi saya telah melangani dan ataupun saya telah menyertai laman sosial. Ada banyak. Facebook saya sertai, Twitter saya sertai. Saya ingat tuan-tuan pun belum kenal. Mula-mula dulu sebelum ada Facebook ada Saya tolong MySpace. MySpace. No. Yang Messenger? Dia Sebelum lagi. Lama sangat tu. Saya SMS. Bukan. Laman sosial. Jadi tag TAGGED. Tag. Itu adalah laman sosial yang awal. Yang untuk mencari kenalan rakan-rakan dan sebagainya. Dan saya telah punya akaun tersebut. Di dalam akaun laman sosial tu ada Facebook ada 2-3 akaun. Ada banyak. Tetapi dia tidak mempengaruhi saya, tidak merosakkan saya. Malahan saya gunakan laman sosial tersebut bagi mendapatkan maklumat-maklumat terkini yang berada di apa saja isu-isu semasa yang berlaku, maupun politik, kemasyarakatan, sosial. Dan di sana juga saya mendapat kenalan-kenalan baru yang saya tak kenal, yang tak pernah jumpa, berada di Amerika, berada di UK, berada di merata-rata dunia. Yang mana apabila saya mendapatkan sesuatu persoalan yang perlu saya selesaikan, mendapat pandangan di pihak-pihak mereka, saya boleh kata orang tu menghubungi mereka melalui laman sosial, bertanyakan perihal-perihal tersebut dan mendapatkan jawapan-jawapan feedback yang pantas, yang lebih mudah dan kita kata orang lebih berkesan, di mana kita boleh menghubungi tentang seperti pelajar-pelajar, yang mana pelajar-pelajar ni boleh mendapatkan maklumat-maklumat terkini berkenaan tesis-tesis ataupun testimoni daripada mereka-mereka yang berada di luar sana yang lebih berpengalaman. Cuma apa yang saya tekankan di sini, pandai-pandailah mereka menggunakannya supaya tidak terpengaruh. Jadi untuk mengelakkan anak-anak kita golongan remaja terjebak dengan laman sosial yang menghayalkan kata seperti pihak pencadang tadi, yang mana kami tidak bersetuju langsung. Sebabnya anak saya sebagai contoh yang berumur 7 tahun. Lupa 7 tahun memiliki 7 akaun Facebook. 7 akaun Facebook. Dia, tetapi kita kena pantau. Kita kena pantau perkembangan mereka, apa yang mereka buat, apa yang mereka buat. 7 tahun dah memiliki 7 laman Facebook. Tidak pantau. Jadi kita boleh pantau sebab kita add dia sebagai friend. Kita add dia sebagai kawan. Kita tambah dia sebagai kawan. Jadi kita boleh pantau perkembangan semasa dia dalam laman sosial. Jadi untuk makluman tuan-tuan, kita sekarang bercerita laman sosial saja. Kita tak menceritakan berkaitan dengan internet dan lain-lain, tapi berkenaan kebaikan laman sosial bergantung kepada apa tindakan, apakah sikap sebagai penjaga kepada anak mereka. Pastinya golongan remaja ini mempunyai bapa, mempunyai ayah, ibu dan keluarga yang seharusnya memantau tindakan anak-anak supaya mereka ni tidak terjebak dengan kata orang tu anasir yang merosakkan. Jadi sekali lagi saya sini berdiri, saya membangkang sepenuhnya laman sosial perosak akhlak golongan muda. Saya tidak bersetuju sama sekali. Sebab laman sosial tu ada kebaikan tersendiri yang kita boleh gunakan dan boleh memanfaatkannya. Jadi untuk lebih lanjut, nanti selepas ini saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya lain bagi membangkang tuan-tuan di sini. Dengan akhir kata sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, Tuan Pengerusi Majlis,
para pembangkang, rakan-rakan sekalian serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baik, saya ingin menegaskan bahawa tajuk iaitu laman sosial perosak ahlak golongan muda. Benar, bukti dia yang tadi kawan saya ingin menegaskan poin dia iaitu mempunyai kerugian masa. Sekarang ini memang orang zaman sekarang ini menggunakan laman sosial untuk berhubung. Tetapi kena ke masanya sehingga pukul 4 pagi? Adakah itu benar ke tidak? Memang benar. Sebab apa? Golongan remaja kini memang menggunakan laman sosial untuk apa? Untuk berhubung dengan kawan dia sehingga pukul 4 pagi. Padahal pukul 4 pagi itu adalah guna untuk masa berehat, bukan untuk menggunakan laman sosial. Itu antara salah satu faktor saya menegaskan pada poin kawan saya. Baik, saya teruskan dengan poin saya seterusnya iaitu menyebarkan penipuan. Sekarang ini di mana-mana laman sosial telah menyebarkan penipuan. Banyak penipuan antaranya tentang kisah-kisah politik, antaranya kisah-kisah masyarakat, antaranya kutukan kepada rakan-rakan. Bahawa di sini kita melihat jelas bahawa konsep penipuan ini asalnya bermula daripada laman sosial. Di situlah kami menegaskan bahawa tajuk ini memang benar iaitu keburukan kepada perosak akhlak ini mempunca daripada laman sosial. Orang zaman sekarang ini sibuk duduk di rumah, tiada masa di keluar rumah, tiada masa berjumpa dengan masyarakat, tiada jumpa jiran tetangga kerana sibuk dengan berlaman sosial. Tidak berkongsi cerita iaitu bersemuka, malahan diorang menggunakan laman sosial saja. Adakah itu cara kita sekarang? Adakah itu cara adat kita? Adakah itu cara bangsa kita untuk kita bersatu? Itulah antara faktornya. Baik, saya teruskan dengan poin seterusnya iaitu kebocoran maklumat. Baik, kebocoran maklumat. Sekarang ini zaman politik menggunakan laman sosial untuk menarik orang. Salah satunya bila antaranya yang terkini iaitu PRU13 menggunakan laman sosial untuk menariknya, iaitu antara parti pembangkang, parti okey, baik. Mati. Oh, okey. Baik, di situ kita dapat melihat mereka mempersedakan kumpulan sepuak dan sepuak lagi mempersedakan kumpulan baik. Mereka tidak menceritakan kebaikan, mereka malahan menceritakan keburukan. Adakah itu baik untuk kita sekarang ini? Adakah guna untuk kita, bermanfaat ke? Jelas ke tidak? Itulah antara kebinasaan iaitu mulai daripada zaman sekarang ni, zaman anak muda ni, seperti kami dah bertiga. Yang pembangkang ni. Okey, baik. Di sini kita dapat melihat bahawa keburukan ini amat jelas. Masyarakat tidak lagi bersatu. Yes, saya setuju dengan pembangkang tadi. Memang kita boleh melihat itu mereka menyampaikan maklumat. Adakah maklumat itu disampaikan dengan cara yang betul melalui laman sosial saja, ataupun kita bersua dengan masyarakat? Adakah itu cara yang betul daripada kita menokok tambah cerita melalui laman sosial? Sekarang ini memang banyak sangat. Antaranya yang terkenal iaitu Facebook. Mereka bercerita daripada situ. Siap ada menubuhkan kelompok parti baik, di situ kita boleh melihat Parti baru. di situ kita boleh melihat bagaimanakah mereka mengolah-olah ayat. Mereka reka ayat. Mereka mengkutuk-kutuk ayat. Di situ dapat jelas dan nyata dan terang lagi benarnya bahawa laman sosial ini memberi kesan yang buruk, impak negatif, impak yang bakal diwarisi zaman akan datang. Adakah ini kita akan kekalkan melalui zaman sosial ini? Adakah kita akan biarkan ia begitu saja sehingga anak muda sekarang ini sibuk saja dengan laman sosial, bukan sibuk dengan masyarakat? Itulah antara hujah-hujah yang saya akan menyampaikan dan akan disambung oleh rakan saya sebentar nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadapan yang berbahagia Puan Sandy, Tuan Azman dan rakan-rakan sekalian, pada para pembangkang cadang dan pada rakan-rakan saya, pembangkang saya. Dia rakan pembangkang. Oh, okey. Alhamdulillah, syukur kita sama-sama hari ini dapat bersama lagi.
Jadi pada usul yang kita akan utarakan pada hari ini, jadi saya sangat-sangat membangkang iaitu laman sosial perosak golongan muda. Saya benar-benar membangkang. Kerana kenapa bangkang? Kerana bukan orang muda saja yang boleh buang masa. Orang tua pun. Kontrol. Orang tua pun boleh buang masa. Betul. Di mana-mana saja. Maksud saya tak semestinya orang minta maaf. Jadi saya sangat membangkang. Bukan sekadar orang golongan muda, mana-mana golongan pun akan boleh merosakkan alam. Jadi balik kepada persoalan membuang masa. Siapa yang sebenarnya membuang masa? Kalau anak-anak itu, anak-anak kamu yang membuang masa pukul 4 pagi tak sembahyang tahajud, patut sembahyang tahajud, kamu nampak buat Facebook kan? Ada faedah ke Facebook tadi tu? Adakah untuk perkara yang baik? Perhubungan kan? Untuk perniagaan, untuk apa? Maklumat kesihatan, untuk maklumat segala maklumat yang sangat baik kan. Kalau itu mungkin kita boleh terima walaupun pukul 4 pagi. Tapi andai kata anak-anak tuan merosakkan apa, menggunakan laman sosial untuk maklumat-maklumat yang salah, itu dah tidak betul. Betul. Jadi siapa salah siapa? Salah ibu bapa. Sokong. Salah ibu bapa, bukan salah anak-anak anda, bukan salah golongan yang muda. Setuju. Benar atau tidak? Benar. Ibu bapa yang salah. Yang kedua, saudara mengatakan menyebarkan penipuan. Dia katakan bukan saya. Saya terlalu geram. Yang pertama, dia lah yang bercadangkan yang pertama. Sebab apa dia bercadang kepada usul yang sama, lebih kurang sama juga kepada yang bercadang yang kedua. Jadi kat situ fokus saya tengok dia. Saya sangat marah. Jadi minta maaf. Jadi saya tak setuju tentang menyebarkan penipuan di mana-mana sahaja pun, dan golongan apa pun boleh menyebarkan penipuan di mana-mana saja. Orang tua pun boleh. Orang muda pun boleh. Benar? Setuju. Tidak seperti di laman sosial. Di kedai kopi pun orang akan menipu. Di masjid pun kadang ada orang yang menipu. Betul. Jadi siapakah yang sebenarnya yang menyebabkan golongan muda, golongan yang merosakkan alam? Diri sendiri. Betul. Okay? Setuju. Anak muda itu sendiri yang merosakkan diri mereka. Jadi saya sangat memangkang. Dan yang ketiganya, saudara mengatakan kebocoran maklumat. Sama juga. Di mana sahaja, tak mesti di laman sosial, di kedai kopi pun, di masjid pun akan Bocor. Di mana-mana boleh bocor. Saudara ada faham? Faham dia kalah lagi. Bagus, terima kasih. I like. Itulah Facebook kan, I like. Baiklah. Jadi tuan sendiri sudah setuju dengan saya. Saya minta, saya sarankan tuan tarik balik. Tuan cadangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera, wabarakatuh. salam satu Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Firdaus bin Awang, mewakili pencadang sahabat-sahabat saya, bersetuju dengan tajuk yang kita bentangkan pada malam ini, yang itu laman sosial perosak akhlak golongan muda. Seperti yang tuan-tuan yang sedia maklum, memang benar sahabat saya menyatakan bahawa dengan adanya laman sosial ini, sedikit sebanyak ia mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang, yang mana budak sekarang
tak payah kata tingkatan 1, darjah 2, darjah 3 dah tahu bagaimana untuk mengakses laman sosial, contoh Facebook, Instagram ataupun Twitter. Ingin saya nyatakan di sini, kalau mendengar usulan daripada pihak pembangkang seolah-olah mereka setuju dengan pendapat kami sebenarnya. Cuma caranya untuk mengelakkan daripada terpengaruh, dia cuba untuk memutarbalikkan. Sebagai contoh saya katakan tadi, ibu bapa perlu memainkan peranan penting, yang mana bila ibu bapa tak memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak, sebenarnya sedikit sebanyak ia memberi anak tu peluang ataupun ruang melakukan sesuatu yang tidak baik, yang mana mereka boleh mengakses laman-laman yang tidak baik, laman yang tidak bermoral, dan mereka mengetahui perkara yang sepatutnya mereka tidak perlu tahu, yang mana mereka akan cuba gunakan kepada rakan-rakan dan yang paling buruk kepada adik-beradik. Seperti yang Encik Syarlin tadi menyatakan tadi, ibu bapa sebenarnya bergantung pada anak-anak. Tidak. Sebenarnya ibu bapa juga perlu mengambil tahu apa yang anak-anak perlu buat. Seperti yang Encik Umirah kata, bila kita friend dengan anak, kita berkawan dengan anak di dalam laman sosial Facebook, kita mengetahui sedikit sebanyak apa yang anak kita buat. Tapi adakah kita tahu jika anak kita itu memberi mesej secara peribadi kepada seseorang yang kita tidak kenali? Adakah kita tahu? Tidak tahu, betul? Jadi kat sinilah adalah peranan ibu bapa menghadkan masa penggunaan Facebook tu ataupun laman-laman yang tidak sepatutnya digunakan. Sebaliknya, laman sosial yang perlu anak-anak perlu ambil perhatian adalah mendapat maklumat. Sebagai contoh, hari cuti, anak-anak boleh gunakan laman sosial ini untuk mencari maklumat terbaru. Maklumat terbaru yang boleh digunakan masa akan datang. Contoh kalau kata naik sekolah, daripada darjah kita ambil sekolah menengah. Sekolah menengah daripada tingkatan 2 naik ke tingkatan 3. Mereka perlu tahu apa subjek-subjek terkini yang akan mereka pelajari. Kerana pada masa akan datang, banyak subjek akan digunakan dalam bahasa Inggeris. Kau ni sokong sana ke sini? Awak kata salah dah jadi backup sekolah pembangkang. Tak, saya sebenarnya mengatakan sini laman sosial perosak akhlak. Sebenarnya sepatutnya ibu bapa juga perlu memainkan peranan. Bukannya hanya membiarkan anak itu menggunakan laman sosial itu secara sendiri. Okey? Jadi salah satunya ia juga mengganggu produktiviti seseorang company, syarikat ataupun pekerja itu sendiri. Bila mereka terlalu asyik untuk mengakses laman-laman web ataupun melayari internet seperti Facebook, ia sedikit sebanyak mengganggu reputasi syarikat ataupun kejaya pada seorang pekerja tu. Jadi kat sini saya ingin tekankan bahawa sesungguhnya laman sosial itu merupakan satu perosak akhlak kepada golongan muda dan tidak sesuai, dan perlu ibu bapa mengambil perhatian untuk bersama-sama membendung anak-anak ni daripada terus haya dengan laman sosial. Itu saja Tuan Musri yang ingin saya kongsikan bersama rakan-rakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Saya bagi pihak pemangkang memangkang daripada pihak pencadang yang pertama, kedua dan juga ketiga. Sekali pula tu. Yang mana laman sosial perosak akhlak golongan muda. Sebenarnya laman sosial ni banyak dia punya kebaikan. Kebaikannya yang pertama teknologi moden sekarang kita boleh dapat daripada laman-laman sosial. Boleh berdapat kenalan, yang minat berkenalan, yang minat berniaga boleh dapat kenalan untuk berniaga. Banyak lagi kenalan luar negara dan kenalan lelaki dan juga wanita. Wow. Dapat dulu. Daripada pihak pencadang tadi,
saya tetap memangkang, juga rakan-rakan saya pun tetap memangkang. Mangkap. Sebab apa? Maklumat ni begitu luas, begitu mudah kita dapat. Contohnya, kita ada perniagaan. Kita boleh kembangkan perniagaan kita ke luar negara, bukan saja di dalam Malaysia ni. Apabila kita dah kembangkan dalam luar negara, tentu pendapatan kita bertambah lagi, Betul. kenalan kita lagi bertambah lagi. Betul. Dan sekiranya kita pergi ke tempat luar tadi, masuk luar negara dengan mudah, mungkin kita menghubungi melalui telefon kita, dia boleh menunggu di satu tempat, contohnya di airport. Bahkan yang kita melalui laman sosial tadi kita boleh hubungi dan kita boleh bertemu dengan muka sendiri. Itu saya tak memangkang bagi pihak pencadang pertama dan kedua ketiga. InsyaAllah. Lebih idea. Boleh close, boleh gulung. Dengan itu saya sekali tetap memangkang juga bagi pihak pencadang pertama dan ketiga. Itu sajalah ujar saya pada malam ini. Jadi yang mana kali keduanya saya berdiri pada malam ini bagi mengutarakan, bagi membangkang tuan-tuan pencadang yang mencadangkan laman sosial perosak akhlak golongan muda, yang mana saya tegaskan sekali lagi bagi mengulung hujah saya tidak bersetuju dan kami tidak bersetuju sama sekali berkaitan dengan laman sosial perosak akhlak golongan muda. Untuk makluman tuan-tuan, buang masa dan menghayalkan seperti mana yang diperkatakan oleh penghujah pertama, pencadang pertama. Sebenarnya buang masa adalah sikap individu itu sendiri. Tak semestinya orang muda, tak semestinya orang tua, tak mestinya kanak-kanak, tak semestinya orang yang dah bertongkat 3. Mana-mana mereka, sekiranya mereka pandai menggunakan masa mereka, mereka boleh memanfaatkan semua laman sosial yang ada. Okey. Jadi kepada fakta terjebak dengan seks bebas, saya tidak bersetuju kerana laman sosial ini tidak semestinya menjebakkan golongan muda terhadap gejala seks yang mana sebenarnya perosak minda golongan muda terhadap seks bebas adalah laman porno, bukannya laman sosial. Perlu saya jelaskan. Okey. Penyalahgunaan penyalahgunaan seperti menfitnah dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang ada kita dapati dalam laman sosial itu sendiri yang mana orang cuba memfitnah, memburukkan rakan-rakan. Tetapi kita kena tengok siapakah mereka. Adakah mereka tu golongan muda? Ataukah mereka tu golongan tua? Kita kena lihat. Kita kena lihat siapakah sebenar golongan tu. Dalam pembahasan kita pada kali ini, kita hanya memperdebatkan perosak akhlak golongan muda laman sosial tersebut. Jadi kita tak membicarakan golongan-golongan yang lain. Betul. Kita hanya membicarakan golongan muda sebagai perosak akhlak. Jadi dekat sini fitnah memang boleh berlaku dalam laman sosial, tidak dipertikaikan. Tetapi adakah penerima laman sosial tersebut boleh menerima fitnah tersebut ataupun tidak? Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada, tanya hati. Adakah laman sosial itu mendatangkan manfaat ataupun tidak? Sama-sama kita tengok bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakan cara baik, baiklah jadinya. Kalau kita gunakan cara tidak baik, tidak baiklah jadinya. Jadi dengan itu sekali lagi saya tegaskan bahawa laman sosial bukan perosak akhlak golongan muda. Dan saya sebenarnya bersetuju dengan pendapat pencadang yang kedua tadi yang mengatakan bergantung kepada ibu bapa untuk mengawasi anak-anak. Terima kasih diucapkan di atas cadangan tersebut yang membangkang kepada pencadang diri sendiri. Dia bagi poin kepada pembangkang. Dia telah memberi poin kepada pihak pembangkang. Terima kasih. Sekian, itulah hujah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada masa 3 minit saja lagi. Tak semestinya 3 minit ni tak boleh mengatasi dengan berbuih-buih mulut yang diorang cakap tadi kan. Okey. Di sini saya ingin minta maaf kalau ada kesilapan cakap. Daripada awal mula saya berucap sampai kawan saya yang ketiga tadi berucap, kalau ada kesilapan cakap tu saya minta maaf. Okey. Tapi di sini saya ingin menegaskan sekali lagi, buat kali kedua saya bangun, saya menegaskan bahawasanya laman sosial perosak akhlak golongan muda. Golongan muda. Muda. Okey. Kena faham. Okey? Pakcik-pakcik, abang-abang. Okey? Jadi di sini kita fokuskan dekat golongan muda. Kerana apa? Kerana golongan muda ni ada satu tabiat, orang cakap kalau bahasa pasar cakap kejutan budaya. Golongan muda mudah terjebak dengan dia terikut-ikut dengan apa yang rakan-rakan buat, apa yang dalam laman sosial buat. Bila dia tertengok satu kali laman sosial yang tidak baik dan dia cuba ingin melakukan. Contohnya kita ambil satu YouTube. Okey, kita tengok dekat YouTube kes rompakan. Dia tak tahu. Tapi dekat rumah dia main-main dengan bapak dia. Bapak dia pun duk melayan rompakan macam gini. Dia dah berumur sikit, dah jadi muda, bukan kanak-kanak, dia dah muda. Dia rasa keinginan nak tahu, nak rasa macam mana kemewahan seorang perompak. Okey, dan selebihnya lah. Okey. Orang tua macam tadi dia cakap, macam pakcik ni cakap, okey. Buang masa ataupun laman sosial terjebak yang perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak, okey. Tak kira orang muda, orang tua boleh jadi juga. Dia kata sebab apa? Orang tua boleh membezakan. Orang muda ni banyak tak fikir panjang punya. Saya orang muda, saya tahu. Abang mungkin pernah jadi muda, tapi pakcik-pakcik pernah jadi muda, mungkin pakcik-pakcik dah terlupa zaman muda tu. Tapi saya masih muda lagi, saya ingat. Saya masih muda, jadi saya tahu, saya rasa apa. Okey. Orang tua dia boleh membezakan antara baik dan buruk, tapi orang muda pun sama juga, pun boleh membezakan, tapi fikiran dia tak panjang. Okey. Lagi satu, fitnah berleluasa. Itu adalah satu perkara yang begitu kritikal bagi zaman yang teknologi yang begitu naik sekarang ni. Kritikal, okay? Majority kebaikan atau keburukan. Bagi saya, keburukan lebih daripada kebaikan. Itu saja. Tepat pada masa ini. Okey,